Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi Cikgu Faruzi. Kali ini saya akan kongsikan anda bagaimana cara boleh melihat prestasi komputer anda, kenapa dia semakin perlahan dan macam mana cara dia untuk kembalikan ataupun menaikkan tahap prestasi dia ke yang lebih tinggi. Dan seterusnya saya akan perkenalkan juga cara-cara untuk tuan-tuan upgradekan perkakasan yang boleh tuan-tuan buat sendiri tanpa perlu menghantarnya di kedai. Stay tune. Sebelum saya mulakan, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada lebih daripada 5,000 subscriber pada channel saya. Yang belum subscribe, tuan-tuan boleh pilih mana-mana video di dalam koleksi video-video saya hasilkan. Sama ada anda sebagai guru, ibu bapa, juga pelajar serta masyarakat. Boleh pilih mana-mana video yang berkaitan dengan teknologi, pendidikan untuk diri sendiri dan anak-anak sebagainya. Klik saja mana-mana video seperti ini. Kemudian pada penjuru kanan sebelah bawah ada butang subscribe. Tekan butang subscribe, tekan loceng, tekan all. Dan jika kami update video, tuan-tuan akan terus dapat notifikasi daripada saya. Dan jika ada sebarang pertanyaan, insya-Allah saya akan cuba jawab, letakkan di ruang komen. Dan jika video ini baik, tuan-tuan boleh share kepada rakan-rakan anda. Terima kasih, selamat menonton. Okey, langkah yang terawal untuk kita lihat prestasi komputer kita adalah dengan cara membuka aplikasi yang sedia ada di dalam komputer sebenarnya. So, kita pergi kepada bawah ini, taskbar ni. Kita klik kanan dan kita klik Task Manager. Kemudian saya besarkan dulu skrin ini. Di sini ada beberapa menu lah. Proses, performance, app story, startup dan sebagainya. So, untuk melihat prestasi komputer anda seperti yang saya tunjukkan pada intro tadi, klik pada performance. Kemudian di sini ada beberapa butang lah. Okey, kalau dalam kes yang ni saya akan perkenalkan satu persatu. Ini CPU. CPU ini merujuk kepada kita punya bahasa mudah dia. Kita punya processor. Tapi bahasa standard komputer ni kita panggil Central Processing Unit. Ataupun bahasa kampung yang kita biasa pakai, CPU ni merujuk kepada CPU komputer lah. Okey, sebenarnya ini nyawa dia lah. Kalau dalam kes saya ni, saya menggunakan i5 untuk desktop komputer saya ni, Windows 10 Tutorial kali ni kita tunjuk Windows 10. Kalau tuan-tuan pakai Windows yang lain, lebih kurang sama je konsepnya, ataupun yang Windows yang lebih bawah lagi. Okey. Kemudian memori, ini memori merujuk kepada RAM sebenarnya. Kalau dalam kes komputer saya ni, saya menggunakan dua gabungan RAM, iaitu RAM 4GB dan juga 8GB. Bila digabungkan jadi 12GB. Okey. Kemudian yang ni GPU adalah grafik yang sedia ada dalam komputer. Sama ada grafik yang kita tambah ataupun macam contoh komputer ni, grafik yang sedia ada lah. Okey, apa fungsi-fungsi ni? Kenapa yang kat mana kita nak lihat kita punya komputer ni perlahan sebagainya? Tuan-tuan perasan bila baru-baru beli agak laju, tapi bila kelamaan dia jadi perlahan. Kenapa? Sebenarnya jadi perlahan itu dia berpunca daripada ini. Sebaik saja kita install beberapa aplikasi. Ada beberapa aplikasi yang memang menggunakan memori yang sangat tinggi. Dalam kes macam ni, kalau tuan-tuan boleh tengok, ada beberapa aplikasi contoh macam CPU ni sampai 40% dah penggunaan dia. Bermaksudnya tinggi juga, tetapi masih lagi tahap yang boleh dimaafkan lah. Maksudnya dia tak akan ganggu sistem komputer lah. Bermaksud kalau peratus di sini sama ada CPU, memori dan juga yang lain-lain cecah lebih daripada 60%, maka komputer anda memang sangat perlahan. Apakah punca-puncanya? Kita boleh lihat sebenarnya. Dan bagaimana kita nak upgrade dia. Okey. So, saya akan tunjukkan dulu kita mengenal pasti punca utama. Kalau dalam kes ni, kalau kita tengok CPU, kita tengok program apa yang menggunakan CPU yang sangat tinggi. Kalau kes macam ni, cecah sampai 29%. Ni, alat-alat ataupun aplikasi yang melibatkan video, rekod video, suntingan video seperti ini. Yang ni sebagai contoh yang sedang gunakan, mencecah sampai 30%. So, kalau tuan-tuan boleh tamatkan dia dulu, kita buang dulu aplikasi ini. Bukan ataupun kita install balik contohnya aplikasi yang tuan-tuan tak guna. Sebenarnya aplikasi ni tuan-tuan tak buka pun sebenarnya, tetapi ada yang memang tak buka tetapi dia buka automatik. Tapi tuan-tuan kena harus ingat, aplikasi yang tuan-tuan kena pasti saja tuan-tuan boleh uninstall dia lah. Contoh macam ni, aplikasi game ni, saya tak buka pun aplikasi game loop ni, tapi dia ada juga persen dia.
Okay, so kita uninstall balik lah software-software atau aplikasi yang kita tak guna yang untuk membantu meringankan CPU kita. Begitu juga pada memori. Okay, bila saya klik memori di sini, saya boleh tengok filter yang paling manakah banyak makan memori. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, bila tuan-tuan record video ataupun membuat editing, bila memori tuan-tuan ni makin tinggi, performance macam ni, kalau kita tengok memori ni, kalau tinggi, cecah sampai lebih pada 60% macam saya katakan, dia akan jadi tersangkut-sangkut komputer tuan-tuan. So macam mana tuan-tuan nak kurangkan? Tuan-tuan tak ada modal untuk tu. Untuk langkah pertama yang bagi tak ada modal, untuk upgrade RAM sebagainya, kita boleh pilih di sini. Antara contoh ni, kita pergi pada proses ini, kita pergi pada memori ini, kita tengok software ataupun aplikasi mana yang banyak makan memori. Contoh macam dalam kes ini, sampai 147 ni, Telegram desktop. Tadi saya pakai dan saya nak matikan. Bukan kita uninstall ya. Tapi kalau software tu tuan-tuan tak guna, tuan-tuan boleh turun uninstall lah. Okay, sebab dia mengganggu. So saya klik kanan pada ni, entas. Sebelum kita tekan entas ni, tuan-tuan kena ingat, jangan sebarang tuan-tuan tamatkan aplikasi sedang jalan walaupun kita buka. Kadang-kadang dia aplikasi memang Windows yang perlukan untuk run semasa komputer kita buka. So kita yang tak pasti, kita jangan buat lah. Kalau pasti macam ni, Telegram saya tak guna, so saya entaskan dia. Tadi 33% memori, so kita tukar, dia akan kurangkan sikit lah. Tengok dia akan menurun sedikit. Kita cari lagi beberapa aplikasi sebab yang beri impak yang macam ni. So kita boleh remove lagi, contoh macam ni. Yang ni pun saya tak pakai sangat ni. Kita entaskan dia. Tengok lagi. Yang ni dia bukan buang tuan-tuan, dia just tamatkan dulu. Semasa kita run komputer ni, dia akan kurangkan memori kita lah. Macam saya katakan, pastikan aplikasi yang tuan-tuan kena pastilah. Kalau software yang tuan-tuan memang tak nak guna, tuan-tuan terus uninstall seperti biasalah, supaya dia bantu mengurangkan prestasi komputer kita. Memori, penggunaan memori RAM. Okay. Kalau kes tadi saya dah buang beberapa aplikasi, tengok memori saya dah makin turun. Okay. Itu cara dia, cara yang paling basic lah untuk tak ada modal untuk upgrade dan sebagainya. So saya akan tunjukkan cara untuk upgrade RAM. Kenapa RAM yang kita pilih untuk update prestasi kita? Kalau CPU sebenarnya kita yang tak ada ilmu komputer agak mencabar juga. Saya pun tak mampu untuk menukar i5 sebab kita bukan orang teknologi yang sepenuhnya orang teknikal pasal komputer. Dalam kes ni kita nak upgrade CPU, kita punya processor agak mencabar lah. Boleh buat sebenarnya, orang tertentu boleh buat. Okay. Banyak juga tutorial di YouTube, tapi tengoklah kalau tuan-tuan berani, tuan-tuan cuba. Cuma saya nak tunjukkan yang kita boleh upgrade walaupun kita tak pandai sangat, tetapi kita tengok video ni kita boleh buat sebenarnya. Okay. Yang saya maksudkan adalah pada memori ni. Memori ini yang macam contoh ni, asal komputer saya ni 4 gig. Bila saya update, saya tambah lagi 8 gig RAM dengan sedikit modal, prestasi komputer saya memori hanya tinggal 28%. Asalnya cecah sampai 70%. Sangat perlahan untuk saya buat video. Spek komputer saya bukan komputer high-end, komputer biasa saja. Okay, sama ada laptop ataupun desktop komputer lah. Sebelum kita nak upgrade RAM, saya akan perkenalkan, tunjuk tuan-tuan apakah jenis-jenis RAM dan kat mana tempat yang kita boleh upgrade lah, untuk tuan-tuan lebih faham sebelum kita nak pergi lebih jauh. Dalam video ni saya tak tunjuk detail, saya tunjuk gambaran saja. Kalau ada permintaan sebagainya, boleh letak di ruang komen untuk kita tunjuk cara yang detail lah. Tetapi agak berbeza. Yang senang desktop. Kalau laptop dia agak mencabar tuan-tuan, sebab dia perbezaan skru-skru nak buka dia. Okay, so kita kenal pasti dulu jenis-jenis RAM. Okay, ini adalah jenis-jenis RAM. Yang ni RAM untuk desktop. Okay, komputer meja anda. Ini ada dua jenis. Dia panjang sedikit. Kalau yang ini pula adalah RAM untuk laptop. Okay. Dia nampak macam sama. Contoh yang laptop ni, saya ambil contoh yang laptop. Yang ini adalah DDR3, yang ni adalah DDR4. Okay. Saiz dia, akan tengok ni slot dia untuk masuk ni, dia agak berbeza ni. Kalau saya pandangkan macam ni, ataupun saya pandangkan saya pusing macam ni pun, dia macam sama, tapi tengok dia tak sama pada slot nantilah. So nak kena pasti jenis type dia. Maksudnya setiap RAM ni ada type dia. Maksudnya yang ni DDR4, yang ni yang DDR4, yang ni DDR3. So macam mana kita nak tengok tu, nanti saya akan tunjukkan. Nak mengenal pasti sebelum anda membuat pembelian dah. Dan juga dia juga ada perbezaan speed lah bagi setiap RAM ni. Okay. Begitu juga kalau kita tengok di slot laptop.
Bagi contoh saya bawa kepada slot laptop ni. Tonton tengok ni. Normally dekat laptop dia ada dua lah. Ada dua port di sini, maksudnya untuk kita masukkan RAM ni. Okey, yang ni memang untuk laptop yang jenis macam ni kita kena buka satu persatu skru dia lah. Okey, buka satu skru. So kalau skru tuan-tuan tu laptop tuan-tuan jenis macam ni, maksudnya senang di-upgrade. Ni saya tunjuk laptop dulu Okey, buka ke semua skru ni. Okey, kemudian hati-hati pastikan semua skru dibuka, dan tuan-tuan boleh terus angkat penutup dia ni dan kita boleh keluarkan RAM ni seperti ini. Okey, ini kalau kita masukkan slot ni, cara dia saya letak situ dan saya tekan, dia bunyi. Okey, dia dah masuk. Okey, ni laptop agak mencabar lah, bergantung pada jenis laptop. Kalau yang jenis laptop yang skru dia macam tadi, senang buka, maksudnya tuan-tuan boleh upgrade. Ada juga yang buka melalui keyboard, skru dia buka dari belakang, tapi kita kena pusing kunci, kena buka melalui itu, agak mencabar. Tuan-tuan boleh tengok lah cara-cara nak buka laptop anda untuk upgrade di YouTube, di YouTube lah, maksudnya macam-macam contoh yang dibuat. Okay, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana pula slot di komputer. Komputer agak senang sedikit. Dalam kes macam ni rupa dia. Ni slot RAM ada dua. Jadi saya dah upgrade ni yang asal Yang ni yang asal, dan saya tambah yang saya dah beli baru ni. So saya masukkan macam tu. Kita masukkan dan kita tekan dia. Tekan kiri dan kanan ni serentak dia akan bunyi ketak masuk ni. Kunci dia, telinga dia akan kunci dari belah kiri pula. Saya buat ni. Okey, maksudnya dia dah masuk rapat. Baru kita onkan komputer. Sama juga kita kena pasti RAM tertentu lah untuk komputer dan laptop. Saya akan tunjukkan macam mana tuan-tuan nak tengok dia punya type dia, sama ada DDR4, DDR3 dan sebagainya. Okey, kita sambung dengan seterusnya. Bagaimana tadi tuan-tuan dah lihat jenis-jenis RAM. So sekarang macam mana kita nak tengok info berkenaan dengan types RAM tadi, sama ada DDR3, DDR4 sebagainya. So apa yang tuan-tuan perlu dalam perlu install sebenarnya satu aplikasi yang kita boleh download di sini, CPU ID. Yang ni sebenarnya aplikasi ni dia detail untuk menceritakan jenis-jenis CPU kita ataupun jenis RAM kita sebagainya lah. So CPUID.com, tuan-tuan klik pada window ini, kemudian download setup English ni. So tekan download di sini. Dalam kes saya dah install, dah download dan install. So saya terus buka saja saya punya CPU ID ni untuk ni, macam ini saja rupa aplikasinya, sangat simple saja. Okey, saya buka di sini. Tunggu sekejap. Okey, ini aplikasinya. Di sini dia akan ceritakan. Tadi kalau kita tengok dekat kita punya yang task manager tadi, dia agak simple saja info di sini. Okey, CPU kalau kita bandingkan bersebelahan seperti ini. Dalam kes ini dia bagi tahu, tengok ni Intel Core i5 processor saya. Ni package ni maksudnya motherboard kita punya soket dia 115. Ni level lebih tinggi ya tuan-tuan. Mungkin untuk yang pakai ICT sebagainya boleh faham lah apa yang saya ceritakan ni. Tapi untuk tuan-tuan saya terus fokus kepada memori di sini. Di sini dia akan maklumkan. Kalau kat sini kita lihat kadang-kadang dia tulis juga memori kita type apa Tapi dalam kes ni tak ada. So kita guna tadi aplikasi CPU ID.com tadi yang kita download tadi. Jadi dia akan bagi tahu kita DDR4. Maksudnya RAM kita pada komputer yang saya gunakan ni, desktop sebagai contoh ni, sama ada laptop, desktop sebagainya, tuan-tuan tengok DDR4. Tapi tuan-tuan boleh order belilah. Okey, DDR4 sebagai. Kemudian kita boleh tengok dia punya speed. Speed kita tengok kat sini balik tuan-tuan. Ni speed dia 2133. So kita boleh cari apa-apa model saja. DDR4 RAM untuk laptop. Kita type dekat Shopee sebagai contoh. Saya akan tunjukkan juga macam mana tuan-tuan nak beli ni. Kita buka Shopee. Okey. Tadi DDR4 sebagai contoh 2133 laptop sebagai contoh desktop. Okey. Tuan-tuan tengok model. Okey, ni DDR4 2133 sebagai contoh. Ni daripada luar negara lah, tuan-tuan boleh pilih dulu lah. Yang macam ni untuk desktop, kalau kecil sikit ni untuk laptop sebagainya. So kita klik yang ni, DDR4 2133 speed, dia punya 4G desktop memory. Okey,
Tengoklah harga sama ada berapa gig, 4 gig ataupun 8 gig sebagainya. Tuan-tuan boleh cuba beli, dan tuan-tuan boleh tengok tadi panduan sedikit untuk tuan-tuan tu. Macam saya katakan, apa risiko dia. Kalau desktop ni senang tuan-tuan nak buka casing dia sebagainya, tapi kalau laptop tu agak mencabar, tuan-tuan diminta berhati-hatilah. Boleh rujuk cara buka untuk upgrade RAM di YouTube sebagainya, ikut model laptop tuan-tuan sendiri sangat berbeza. Saya nak tunjukkan yang laptop agak mencabar lah, sebab dia berbeza. Sebab saya pun agak terhad untuk tunjukkan model-model laptop yang ada. So tuan-tuan boleh cuba. Bila tuan-tuan dah upgrade nanti, tuan-tuan boleh semak balik dekat prestasi performance anda. Kalau persennya masih lagi tinggi, bermaksud mungkin tak baca sebagainya. Tapi kalau bawah pada 50%, okey, maksudnya tuan-tuan boleh sesuai lah untuk, walaupun hanya sesuai untuk menggunakan prestasi yang lebih tinggi macam aplikasi editing video sebagainya. Walaupun CPU tuan-tuan hanya pakai i3 ataupun AMD biasa ataupun Intel Celeron. So itu saja video saya untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe dan kita jumpa lagi dalam episod-episod yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.